Kenyataan akhbar versi BM.Ads merujuk kepada kenyataan Sanip yang dilihat parti itu agak menggelikan hati. Sanip mengatakan bahawa kemajuan dalam penyelidikan membuktikan Sarawak adalah negeri Melayu kedua tertua di dunia dan telah berjaya membuktikan bahawa Sarawak, dahulunya dikenali sebagai Santubong, adalah negeri Melayu kedua tertua di dunia. Pakar sejarah Sarawak Datuk Dr. Sanip Said berkata kemajuan itu juga membuktikan Santubong wujud kira-kira 300 tahun sebelum Masihi, manakala negeri Melayu tertua, Kedah, wujud 500 tahun sebelum Masihi. Di sini PBDS ingin bertanya kepada Sanip, apakah mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk membuktikan Sarawak adalah negeri Melayu kedua tertua di dunia, dan apakah kemajuan dalam penyelidikan yang Sanip cakapkan? Satu lagi komen Sanip yang PBDS rasa agak tidak masuk akal ialah apabila Sanip, Sarawak dahulunya dikenali sebagai Santubong. Mari kita ingatkan Sanip bahawa Santubong sebagai sebuah penempatan tidak merujuk kepada Sarawak secara keseluruhan. Begitu juga, Kuching juga tidak merujuk kepada Sarawak secara keseluruhannya. Setakat PBDS berkenaan, ujian pentarikan radiokarbon adalah kaedah yang diterima pakai untuk menentukan umur tinggalan biologi dan ujian DNA digunakan untuk menentukan keturunan purba mana-mana jenazah manusia. Oleh itu, Sanip harus menggali tanah dan kawasan sekitar di Santubong mencari mana-mana tengkorak manusia untuk ujian pentarikan karbon DNA dan radio. Ujian radiokarbon dan ujian DNA seperti ini boleh menentukan dan mengesahkan sama ada tengkorak manusia adalah bangsa Melayu dan menganggarkan tarikh kewujudannya. Ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tengkorak manusia berusia 40,000 tahun di Gonya adalah keturunan Iban melalui ujiannya dan ujian karbon radio. Begitu juga, Sanip perlu melakukan prosedur yang sama untuk mengesahkan Santubong adalah kerajaan Melayu kedua tertua selepas Kedah. Teknologi terkini sedang digunakan secara meluas oleh saintis termasuk ahli arkeologi untuk meramalkan masa lalu, manakala sejarawan tidak boleh berbuat demikian kerana kekurangan bukti bertulis sebagai senarai bukti untuk sebarang tuntutan. Oleh itu, dakwaannya bahawa Melayu Sarawak adalah bangsa pertama Sarawak dan kini negeri Melayu kedua tertua di dunia adalah tanpa bukti saintifik dan tidak berasas. Ia hanyalah bukti pendapatnya sendiri yang merupakan hasil daripada kepercayaan palsu kepentingannya sendiri. Justru PBDS menggesa Sanip supaya tidak membuat dakwaan kosong tanpa bukti saintifik demi keharmonian, keamanan dan perpaduan kaum. Andrew Bugi Ipang, Ketua Penerangan PAGS 6 Julai tahun 2022, lawati laman kami di Twitter, Twitter.com Dayak Subparti Tumber, Chatpix, Dayak Parti, Tumber.com. Santubong sejarah orang Iban Dayak, antara fakta warisan budaya Dayak Iban di Bukit Santubong pada zaman dahulu, sebuah gunung yang kaya dengan sejarah dan mitologi Iban Purba. Legenda Dewi Kumang dan Lulong Iban Purba, dua pari-pari yang tinggal di puncak Gunung Santubong. Benedict Sanden, Sarawak Gazette 1964. Nama Santubong berasal daripada istilah Iban Santubong yang bermaksud perahu roh dalam bahasa Iban Keranda. Berdasarkan sejarah Iban Purba, Gunung Santubong dicadangkan sebagai tempat pertama orang Iban menggunakan pengebumian keranda kayu pada zaman dahulu. Sejak itu, bukit itu dinamakan Gunung Santubong yang berkaitan dengan adat budaya kaum Iban. Petara Selam Pandai Dewa Besi Pandai Besi dipanggil Petara Penempa adalah legenda Dewa Besi dalam peleburan besi. Dewa Selam Pandai diwakili sebagai simbol katak manusia engkatak yang menyerupai ukiran batu yang digambarkan dalam sungai. Jaung Santubong Jurnal Tom Harrison Benedict Sanden 1954. Tokoh manusia ini juga terdapat dalam motif buah kumbu bagi mewakili roh dewa-dewa Iban. Menurut Jurnal Museum Sarawak 2010, wajah seperti manusia di atas batu satu adalah serupa dengan topeng Iban yang bersejarah, kebanyakannya dipamerkan di Museum Sarawak. Barker 2009 Chin 1980 Harrison 1958 Harrison dan O'Connor 1968. Border 2 mempunyai reka bentuk lingkaran yang juga dikaitkan dengan tapak asli Sarawak dan penduduk yang direkodkan secara sejarah. Tokoh lingkaran yang menonjol dalam ukiran kayu Iban yang bersejarah Dorti 2007.
Reka bentuk lingkaran juga merupakan motif utama tatu Iban Bungai Terong. Motif purba di Santubong juga mempunyai persamaan dengan motif pada lukisan bergambar di Gonia, sama seperti rekaan Iban yang bersejarah. Menurut penyelidik, Santubong pernah menjadi pelabuhan utama aktiviti perdagangan antara penduduk asli Borneo Dayak dan pedagang India Kina sekitar abad ke-5 hingga ke-13 Wan Kong An 2013. Tetapi tiada bukti kukuh yang menyokong teori bahawa Santubong pada masa itu adalah sebuah kerajaan purba. Kredit kepada warisan Dayak.